Mendirikan rumah tangga yang harmoni adalah impian setiap manusia, terutamanya bagi pasangan yang baru bernikah. Pernikahan yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam tentunya akan membawa kemudahan dan berkah dalam mewujudkan satu keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Malangnya kadangkala penceraian boleh berlaku tanpa kita ingini disebabkan faktor-faktor yang tertentu, sama ada yang boleh dielak atau tidak boleh dielakkan. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini kita akan mengira carta top 5 ustaz selebriti yang terlibat dalam kontroversi penceraian rumah tangga. Penceraian ustaz selebriti yang bakal disenaraikan mendapat kecaman netizen kerana wujudnya orang ketiga dan juga tindakan ustaz selebriti itu sendiri yang meninggalkan isteri dan anak-anak dalam keadaan yang menyedihkan. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV dan tekan butang loceng untuk menonton lebih banyak video yang menarik. Nombor 5, Ustaz Akhil Hai. Sebelum beberapa agamawan atau ustaz selebriti mencetuskan kontroversi penceraian dengan isteri baru-baru ini, Ustaz Akhil Hai sudah pun mendahului mereka semua. Jika anda masih ingat, gosip perkahwinan antara Ustaz Akhil Hai dan penyanyi serta pelakon Wahidah sudah mula didengari sejak tahun 2007. Dan dikatakan sumber tersebut datang dari orang-orang terdekat Ustaz Akhil Hai sendiri. Namun Ustaz Akhil Hai dan Wahidah lebih suka berdiam diri dan menafikan hal tersebut. Pada awal Januari 2009, Ustaz Akhil Hai dan Wahidah dilihat keluar bersama-sama untuk menonton wayang tengah malam. Ketika lampu dihidupkan, Ustaz Akhil Hai dan Wahidah cuba untuk melarikan diri apabila menyedari ramai orang awam mula menyedari kehadiran mereka berdua. Ustaz Akhil Hai ketika itu merupakan suami kepada Maizawati dan mereka telah dikurniakan 6 orang cahaya mata. Pada Mei 2009, Maizawati memfailkan tuntutan cerai kepada Ustaz Akhil Hai setelah suaminya tidak pulang ke rumah untuk menjenguk dia dan 6 orang anak mereka sejak Februari 2009. Dia bersedia untuk mengundur diri dan membenarkan Ustaz Akhil Hai mengahwini Wahidah. Netizen memberikan kecaman hebat kepada Ustaz Akhil Hai kerana sanggup membuat hubungan sulit dengan wanita lain walaupun isterinya itu sangat cantik dan dikurniakan 6 orang anak. Penyanyi nasyid dan pendakwah bebas Ustaz Akhil Hai sah menceraikan isterinya Maizawati Zainal dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah pada 15 Julai 2009. Ustaz Akhil Hai, 40 tahun ketika itu, menceraikan Maizawati, 33 tahun, dalam nada tenang selepas bersalaman dan memohon maaf. Akhirnya Ustaz Akhil Hai dan penyanyi popular Wahidah ketika itu telah selamat diijab kabulkan di Masjid Ar-Rahimah Kuala Kubu Baru pada 17 Ogos 2009, sekaligus menjawab segala spekulasi tentang hubungan sulit mereka. Yang keempat, Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ialah seorang ulama terkenal dari Indonesia. Dakwah dan syarahan beliau sering diselitkan dengan lawak jenaka sekaligus dapat menarik orang ramai untuk mengikuti syarahan beliau yang popular menerusi media sosial. Namun begitu, Ustaz Abdul Somad juga tidak boleh lari dari kontroversi akibat penceraian beliau dengan isterinya Melia Juniarti pada Disember 2019. Selepas tersebarnya berita penceraian tersebut, punca penceraian tersebut semakin lama semakin jelas. Menerusi perkongsian di Instagram, Melia memberi gambaran sedikit demi sedikit tentang punca penceraiannya dengan Ustaz Abdul Somad. Punca penceraian mereka disebabkan wujudnya orang ketiga dan Melia mengakui bukan berpunca daripada dirinya. Melia berkongsi satu video ceramah Ustaz Abdul Somad berkaitan nikah siri yang bermaksud bernikah secara rahsia. Sebelum ini, Ustaz Abdul Somad melalui Hasan Basri yang mewakilinya memberitahu penceramah yang terkenal dengan singkatan UAS itu melakukan pelbagai usaha untuk menyelamatkan rumah tangga mereka, termasuk mengasingkan tempat tidur dan tidak tinggal bersama isteri. Ustaz Abdul Somad mengahwini Melia pada 20 Oktober 2012 dan dikurniakan seorang anak lelaki, Muzian Haziq Abdullah. Hasan Basri yang mewakili beliau berkata, Ustaz Abdul Somad tetap meluangkan masa melayani anaknya dan memberi nafkah bulanan kepada Melia. Di tempat yang ketiga, Imam Muda Said Faris. Pada penghujung tahun 2020, tular di media sosial tentang kes penceraian ustaz selebriti dan kali ini individu yang terbabit dikenal pasti sebagai Imam Muda Said Faris. Imam Muda Said Muhammad Faris bin Said Roslan, 34 tahun, menceraikan isteri pertamanya Nur Hidayah Rosli, 33 tahun, selepas berkahwin kali kedua secara rahsia di Songkhla, Thailand
pada 18 Mac 2020. Said Faris yang juga finalis program Imam Muda musim kedua pada tahun 2014 itu menceraikan Nur Hidayu dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Jaya pada 28 Mei 2020, iaitu 2 hari selepas menyambut ulang tahun ke-13 perkahwinan mereka. Nur Hidayu juga mendakwa dikasari isteri baru suaminya itu selepas suaminya bercadang untuk menceraikan salah seorang daripada mereka. Nur Hidayu mengatakan perkara itu berlaku selepas dia habis berpantang melahirkan anak yang kelima. Bekas mandunya itu berang apabila Imam Muda Said Faris memaklumkan dia mungkin akan menceraikan salah seorang daripada mereka. Bekas mandunya juga memberitahu dia tidak menerima nafkah dan sudah 2 hari Imam Muda Said Faris tidak pulang ke rumahnya. Nur Hidayu berkata wanita itu menendang, memijak kaki serta memulas tangannya. Menurut Nur Hidayu, dia memang mengenali wanita itu ketika sama-sama menyertai misi dakwah di Sibu Sarawak pada November 2018 yang turut disertai suaminya. Mereka berada di sana selama seminggu. Ketika itulah Nur Hidayu berkenalan dengan wanita itu. Dalam penerbangan balik, dia pelik kerana wanita itu menaiki penerbangan sama dengan Imam Muda Said Faris tetapi dia tidak. Dan dari situ, Nur Hidayu mula merasa ada yang tidak kena. Nur Hidayu berkata, Imam Muda Said Faris hanya memaklumkan dia sudah berkahwin dengan wanita itu pada hujung Januari lalu ketika dia baru melahirkan anak kelima mereka. Sebelum itu dia juga mengesan perubahan mendadak suaminya apabila kerap pulang lewat termasuk tidak pulang ke rumah langsung. Imam Muda Said Faris juga tidak memberikan wang nafkah dan jika diberikan hanya mengikut sesuka hatinya. Nur Hidayu berkata, sebelum ini suaminya pernah bercerita hasratnya untuk berkahwin lagi. Tetapi dia meminta supaya berfikir mengenai anak-anak. Walau bagaimanapun, dia tetap mahu meneruskan hasratnya itu termasuk mendakwa wanita itu boleh melayannya lebih hebat daripada Nur Hidayu. Menurut Nur Hidayu lagi, sebelum dengan wanita ini, Imam Muda Said Faris pernah berkenalan dengan 5 wanita lain dan mengajak mereka berkahwin. Namun semuanya tidak berjaya kerana mereka semua tidak mahu berpoligami. Malah, sepanjang perkahwinan itu juga, Nur Hidayu pernah 4 kali mengalami keguguran. Ibu kepada Nur Hidayu yang mahu dikenali sebagai Zainab, 60 tahun, mengesahkan perkara itu dan menyifatkan bekas menantunya sebagai tidak bertanggungjawab. Ibu mertuanya juga turut mendakwa Imam Muda Said Faris sudah beberapa kali tertangkap curang terutamanya ketika Hidayu sedang hamil. Apa yang dikesalkan oleh ibu mertuanya ialah apabila mengetahui Said Faris berpoligami dengan alasan untuk membantu kewangan keluarga. Imam Muda Said Faris juga mengatakan bahawa isteri keduanya itu mahir menjalankan bisnes online dan untuk mengelakkan berlakunya maksiat. Netizen mengecam perbuatan Imam Muda Said Faris sebagai suami yang tidak bersyukur dan tidak bertanggungjawab. Selepas itu, Hidayu juga mendedahkan Imam Muda Said Faris bukan saja meninggalkan isteri bersama 5 cahaya matanya, malah didakwa tidak memberi nafkah yang cukup. Dakwa Hidayu lagi, bekas suaminya mahu mengambil anak mereka sekiranya dia berhasrat mahu berkahwin lain suatu hari nanti. Nur Hidayu yang bekerja sebagai guru sekolah tadika mendakwa bekas suami menggunakan aplikasi pengesan untuk mengetahui gerak-gerinya. Malah, Imam Muda Said Faris juga memberitahu teman rapatnya tiada siapa sanggup mengahwini wanita janda anak 5 seperti Hidayu. Sebagai isteri ketika itu, Hidayu setuju mahu menutup aibnya. Tetapi, tiada guna Hidayu mempertahankannya apabila Imam Muda Said Faris menghalau Hidayu daripada rumah ketika tempoh PKP yang lepas. Hidayu mendakwa bekas suaminya memintanya menandatangani perjanjian hitam putih yang tidak mendedahkan apa yang berlaku serta menutup mulut tentang pergolakan rumah tangga mereka. Tuntutan nafkah ke atas 5 anak mereka belum mencapai kata sepakat setakat ini. Di tangga yang kedua, pencetus Ummah Abu Sufyan. Sekitar April 2019, tular di media sosial tentang kes penceraian ustaz yang juga peserta program realiti pencetus Ummah dengan isterinya yang syarat hamil 7 bulan. Individu yang dimaksudkan ialah Piu Abu Sufyan. Bekas isteri Piu Abu, Ain Afini meluahkan perasaan hibanya di media sosial kerana dugaan yang melanda dirinya yang sedang syarat mengandung. Menerusi perkongsian di akaun Instagram pada 13 hari bulan 3 2019, Ain Afini telah diceraikan dengan talak satu oleh bekas suaminya pencetus Ummah Abu Sufyan kerana beliau memilih untuk bernikah dengan seorang janda bernama Hana Azra. Piu Abu meminta dia bersetuju untuk berpoligami selepas 2 bulan bernikah tetapi dia menolak kerana perkahwinan mereka masih terlalu awal. Ain Afini meminta suaminya memilih sama ada dirinya dan anak yang dikandungnya atau wanita tersebut.
Jadi, PU Abu memilih untuk meninggalkan Ain bersama anak yang dikandungnya dan mahu bernikah dengan Hana Azra. Tindakan PU Abu telah mengundang kemarahan dan kecaman netizen. Netizen mengecam PU Abu sebagai suami yang zalim dan menjatuhkan martabat Islam di mata masyarakat. Pada mulanya, Hakim Syar'i Muhammad Nurul Azhar Muhammad Tohar memberitahu keputusan bahawa talak itu tidak sah selepas PU Abu membuat pengakuan bersumpah bahawa dia tidak berniat untuk bercerai ketika menghantar mesej berkenaan. Ikatan pernikahan Abu Sufyan Muhammad Mokhtar Rozaidi dan isterinya Ain Afini Latif terlerai jua apabila Mahkamah Rendah Syariah Kelang mensabitkan lafaz yang dibuat lelaki itu sekitar penghujung Mac 2019 adalah sah. Keputusan kali kedua itu dibuat Hakim Syar'i Muhammad Hairuddin Abdul Rahim pada 15 Mei 2019. Ain Afini memberitahu mahkamah bahawa mereka yang bernikah hujung Ogos 2018 berselisih faham dan bercerai talak satu dengan kebenaran mahkamah pada 28 Januari 2019 sebelum kembali rujuk kira-kira sebulan selepas itu. Walau bagaimanapun, pada 11.44 pagi 13 Mac 2019, Ain Afini sekali lagi menerima lafaz cerai menerusi WhatsApp daripada PU Abu yang meninggalkannya di rumah selama seminggu. PU Abu dan Hana Azra didakwa bernikah di Thailand pada 3 Mei 2019 kerana status mereka berdua yang dimuat naik di media sosial masing-masing. PU Abu menafikan hal itu dan berkata pernikahan dia dan Hana Azra lebih awal dari tarikh itu, berlangsung di Malaysia dan di dalam pengetahuan keluarga. Sekitar Julai 2019, rumah tangga PU Abu dikatakan bergolak sekali lagi. Pergolakan rumah tangga PU Abu dan Hana Azra berakhir dengan penceraian yang disahkan sendiri oleh Hana Azra sekitar April 2020 yang lepas. Tidak lama selepas kekecohan kontroversi membabitkan pencetus Ummah Abu Sufyan yang telah menikahi seorang janda tanpa pengetahuan isteri pertamanya, tempat pertama bagi carta Kak Ponti TV kali ini ialah juara bagi rancangan dakwah Da'i musim kedua, Da'i Nik Ahmad Farhan Nik Muhammad. Da'i Farhan mengumumkan dia sudah bernikah kali kedua dengan seorang janda beranak 8 iaitu Dr. Erin dan mereka diijab kabulkan di Tanah Suci Mekah sekitar November 2019. Kebanyakan netizen mengecam dan berpendapat bahawa perbuatan Da'i Farhan bukanlah kerana ingin membela nasib janda tersebut kerana Dr. Erin ialah seorang doktor dan mempunyai perniagaan sendiri. Individu yang dipercayai kawan kepada Fatin iaitu Chas Maliki telah mendedahkan Da'i Farhan sebenarnya berkahwin secara senyap tanpa pengetahuan isteri pertamanya Fatin yang ketika itu sedang sarat hamil anak kedua mereka. Individu itu kesal dengan sikap Da'i Farhan yang seolah berdolak dalih dan seperti menggunakan agama untuk kepentingan sendiri. Dalam pendedahan tersebut, individu itu turut mengatakan Da'i Farhan bernikah dengan Dr. Erin tanpa keredaan Fatin dan mendapat tentangan daripada keluarga sendiri. Da'i Farhan beranggapan bahawa Chas Maliki yang juga perunding kewangan menaburkan fitnah ke atasnya atas dasar dendam kerana Da'i Farhan tidak mengizinkan Fatin membuat urusan jual beli tanah dengan individu tersebut. Seperti mana yang diberitahu sebelum ini, Da'i Farhan dan Dr. Erin diijab kabulkan di Tanah Suci Mekah ketika menunaikan umrah sekitar pertengahan tahun 2019. Pasangan ini kemudiannya telah mengadakan majlis resepsi sekitar Oktober 2019 di Kuala Lumpur. Enggan keadaan menjadi lebih keruh dan pelbagai spekulasi liar terus timbul, isteri pertama Farhan iaitu Fatin telah memuat naik penjelasan daripada pihaknya bagi meredakan kemelut itu. Fatin tetap ingin menjaga aib dan maruah suami meskipun dia terluka dengan tindakan suaminya itu. Kontroversi kembali hangat apabila Da'i Farhan mendedahkan bahawa sebenarnya dia pernah diajak berkahwin oleh 18 orang wanita sebelum ini tetapi dia menolak kerana tidak mempunyai keperluan untuk berkahwin. Namun, dia tidak mempunyai kekuatan untuk menolak aura Dr. Erin dan ketentuan Allah SWT yang sudah menetapkan jodohnya dengan wanita ke-19 yang kini sudah bergelar isteri keduanya. Netizen menjadikan pendedahan Da'i Farhan sebagai bahan kecaman dan sindiran sehinggakan Dr. Erin diberi gelaran wanita Kaabah Aura 19 oleh warga netizen. Keadaan menjadi lebih panas apabila Da'i Farhan menyamakan kisah cintanya bersama Dr. Erin dengan kisah cinta Rasulullah dan Sayyidatina Siti Khadijah. Netizen terus mengecam dan menuduh Da'i Farhan tidak layak disamakan dengan Rasulullah kerana pergi ke Mekah untuk mencari isteri baru sedangkan isteri di rumah sedang sarat mengandung. Da'i Farhan juga mengatakan Fatin berfikiran terbuka tentang konsep poligami dan perkahwinan keduanya ini mendapat restu keluarganya sendiri.
Dia menyatakan apa yang viral sebelum ini adalah viral semata-mata. Belum reda lagi dengan kontroversi yang sebelumnya, kini timbul pula dakwaan Da'i Farhan telah menceraikan Fatin yang sedang sarat mengandung. Seorang peguam terkenal menerusi akaun Facebooknya memaklumkan Da'i Farhan sudah menceraikan Fatin dengan talak satu. Lebih sedih dan memilukan, lafaz cerai tersebut dibuat menerusi voice note di aplikasi WhatsApp. Alasan penceraian ialah kerana Fatin didakwa nusyus dan memfitnah suaminya. Kabar angin mengenai berita penceraian Da'i Farhan dan isteri pertamanya, Fatin Nurul Ain, akhirnya terjawab apabila penceramah bebas itu mengakui sudah menceraikan Fatin yang sedang sarat hamil anak kedua mereka setelah usia perkahwinan mencecah tahun keempat pada 3 Disember 2019. Namun, Da'i Farhan menafikan dakwaan melakukan kekerasan ke atas Fatin. Tidak tahan suaminya terus dikecam dan difitnah, Dr. Erin tampil membuka mulut mengenai isu hangat yang melanda rumah tangganya. Menurut Dr. Erin, dia sebagai isteri kedua mengerti kedudukannya dan telah cuba sehabis baik untuk hidup berpoligami dalam keadaan aman, banyak berkorban serta mengalah. Namun, Fatin sering mencari kesalahan dan memburukkannya. Tidak lama selepas itu, ada sumber mengatakan Fatin telah membuat laporan polis berhubung dirinya yang menjadi mangsa kekerasan suami sehingga mengalami kecederaan. Fatin mendakwa dirinya telah ditolak, dicakar dan ditampar oleh Da'i Farhan selepas bekas suaminya itu tidak berpuas hati dengan mesej antara dirinya dan keluarga. Ekoran kejadian itu, Fatin yang sedang sarat hamil 7 bulan mengalami sakit pinggang akibat terjatuh selepas ditolak oleh lelaki itu. Nama Da'i Farhan sekali lagi menjadi bualan hangat netizen apabila dalam satu temu bual, pendakwa bebas itu berkata jika di tanah Arab, lelaki yang beristeri satu itu dianggap low class. Pendapat Da'i Farhan itu seolah-olah sengaja mengundang kecaman daripada netizen yang sudah sedia bengang dengan sikapnya sebelum itu. Meskipun terpalit dengan pelbagai kontroversi dan dikecam teruk, namun Da'i Farhan dan Dr. Erin tetap bahagia melayari bahtera rumah tangga. Kebahagiaan dan cinta pasangan ini lebih mekar lagi apabila Dr. Erin mengumumkan berita gembira bahawa dia sedang hamil sekitar April 2020. Selepas sekian lama tidak mendengar khabar berita mengenai pasangan Da'i Farhan dan Dr. Erin, netizen dikejutkan dengan berita penceraian kedua pasangan sejoli itu pada 27 April 2020. Bahkan, berita yang menduka citakan itu diakui sendiri oleh Dr. Erin menerusi laman Instagram dengan menyatakan bahawa permintaan untuk berpisah itu datang daripada kemahuannya sendiri. Dia mahukan penceraian itu kerana dia penat dengan sikap Da'i Farhan yang serba salah untuk memilih dia ataupun isteri pertama. Adakah anda setuju dengan carta yang Kak Ponti TV senaraikan? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.